Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bagi kumpulan yang berpendapatan rendah, inilah kumpulan yang menjadi tumpuan untuk merancangkan ekonomi negara. Tetapi pada saban tahun ketika belanjawan diumumkan, kumpulan ini jarang sekali diberi perhatian untuk mendapatkan sebarang peruntukan khusus untuk mereka. Apatah lagi dengan kos hidup yang semakin tinggi, mereka lah pembayar cukai yang tegar dan juga melihat apa yang berlaku pada ketika ini, terutamanya kos hidup yang semakin tinggi, harga rumah yang semakin tinggi dan sebagainya, menjadi beban bagi golongan kelas menengah ini untuk mendapatkan perhatian dan juga hidup dengan selesa, terutamanya di bandar-bandar besar dan sebagainya. Jadi apakah ekspektasi golongan kelas menengah ini untuk belanjawan 2013? Itu yang akan kita bincangkan pada petang ini bersama saya, Kamarul Bahrin Harun dan juga Zulfitri, dan orang yang lama tak bersama di Sarawak ini, lebih mungkin setengah tahun, saudara Wan Firdaus Wan Muhammad Fuad, pengarah Ideas. Dan di Thailand nanti kita akan bersama Profesor Datuk Dr. Nur Azlan Ghazali, Timbalan Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia. Mungkin pada Wan Firdaus, kita melihat ini satu satu masa yang paling sesuai lah, di mana kelompok kelas menengah ini dipanggil sandwich group, yang seringkali bukan terpinggir tetapi terkesan dengan keadaan semasa, kos hidup yang semakin tinggi, harga rumah semakin tinggi, dengan harga kereta dan sebagainya. Jadi ini menjadi tumpuan bagi semua pihak, parti politik, personaliti politik, orang awam, NGO dan sebagainya. Jadi untuk belanjawan 2013, bagaimana saudara Wan melihat, bagaimana kita melihat kumpulan sandwich ini untuk diberi perhatian, untuk sekurang-kurangnya melegakan mereka dalam suasana hari ini? Pertama sekali, saya rasa kumpulan ini iaitu golongan pertengahan ataupun middle class. Saya boleh rujuk kepada lebih kurang 1.5 juta taxpayers yang merupakan golongan yang kita katakan sandwich in the middle. Mungkin isu utama saya boleh kategorikan kepada dua. Pertama sekali, isu disposable income. Disposable income saya rasa berkaitan dengan harga makanan, inflasi, berkaitan dengan juga kos pengangkutan, dan malah juga kos seperti yang saudara katakan tadi tentang harga kereta contohnya. Keduanya isu pembelian rumah. Saya rasa rata-rata kebanyakan golongan pertengahan, terutamanya orang muda yang baru berkeluarga, inginkan mempunyai peluang untuk membeli rumah. Dan sekarang isu rumah ini memang isu yang sangat besar. Kalau kita lihat, nak cari rumah yang harga kurang daripada 400,000 anywhere near KL memang almost impossible. Memang tak jumpa lah. Kalau jumpa pun kecil lah. Dengan cerita abang saudara pun, keluarga pun dapat rumah. Keluarga pun ramai yang susah untuk mencari. Pada masa yang sama, these are golongan yang contribute kepada negara kerana mereka adalah taxpayers. Jadi mereka akan rasakan tidak adil. Kerana bagi mereka, kenapa mereka bayar tax tetapi pada masa yang sama they are sandwich in between. Saya rasa kerajaan memang sedar ini perkara yang sangat besar. Jikalau kita lihat kepada pilihan raya Singapura contohnya, golongan sandwich inilah yang merupakan penentu kepada banyak kursi-kursi utama, kingmaker. Pada masa yang sama, saya rasa penyelesaian yang mudah yang akan keluar daripada satu bajet tidak mencukupi. Saya rasa kerajaan perlu memberikan satu petunjuk kepada penyelesaian yang jangka panjang. Saya ada terbaca di Singapura contohnya, Straits Times hari ini merujuk kepada Prime Minister Sen Leong yang mengatakan bahawasanya isu HDB untuk golongan new families akan ditambahkan. Jadi jikalau di Singapura ada peruntukan HDB contohnya, Housing Development Board, yang menjaga untuk rumah-rumah golongan sandwich ini, di Malaysia kita ada sekarang Prima, kita juga ada SPNB contohnya. Tetapi mungkin Prima dan SPNB ini kadang-kadang masalahnya golongan ini rumahnya itu mungkin terlampau low cost. Maknanya bukanlah golongan pertengahan. Golongan pertengahan ini they are professionals. Lifestyle dia berbeza. Dia punya keperluan pun berbeza. Dia mahukan kediaman yang bukan saja selesa tetapi mempunyai kriteria-kriteria dia. Maknanya kalau apartment tu mungkin nak kena ada fasiliti seperti kolam renang contohnya. Jadi mungkin perlu ada satu agensi khusus di pihak kerajaan yang melihat bagaimana sebenarnya kita nak menyelesaikan masalah golongan pertengah ini, kerana mereka juga akan menjadi bukan saja kingmakers, tetapi mereka adalah decision makers dalam syarikat-syarikat dan pelbagai agensi-agensi lain.
Dalam aspek itu bagaimana kita dapat melihat bahawa kalau diklasifikasikan, saya mungkin tergolong dalam golongan pertengahan ini, khususnya saya rasa ramai lagi di kalangan kelompok umur usia saya yang keluar daripada universiti dengan sejumlah tanggungan dan juga mungkin komitmen khususnya dengan tabung PTPTN dan sebagainya, dan kelompok dan dahulu kalau kita cerita dari gaji 3,000 ke atas mungkin mencukupi untuk tinggal di bandar, tapi hari ini kalau 5,000 ataupun malah 8,000 sendiri pun untuk memiliki sebuah rumah yang mampu milik adalah satu perkara yang cukup sukar dan mungkin luar daripada bandar dan tidak sesuai dengan persekitaran bekerja di bandar. Dalam aspek itu kita memandang kepada satu penekanan ataupun satu perkara yang jangka masa panjang, tapi dalam aspek tertentu mungkin perlukan satu inisiatif yang berbentuk jangka masa pendek kerana ini masalah yang dihadapi dalam jangka masa tertentu dan kalau kita bercerita ini untuk menyelesaikannya dengan adanya projek MRT dan sebagainya, ianya mengambil masa yang agak panjang. Jadi dalam aspek itu, dalam hari ini bagaimana kita dapat menjadi jalan tengahnya? Itulah saya rasa untuk mencari penyelesaian cepat ataupun quick fix memang satu perkara yang sangat sukar. Malah saya sebenarnya tertanya-tanya sendiri bagaimana harga rumah yang begitu tinggi ini is sustainable. Kerana jikalau kita lihat begitu banyak sekali permintaan baru yang datang, tapi pada masa yang sama harga rumah masih lagi tinggi. Adakah supply dan demand itu wujud? Tetapi jikalau kita lihat orang muda sebenarnya sekarang ini saya tidak rasa mereka mahukan very luxury living, tapi pada masa yang sama they don't want to live. Mereka tidak mahu tinggal di luar jauh daripada bandar, contohnya sehingga sampai di Klang ataupun di Rawang dan sebagainya, kerana they want their lifestyle untuk berdekatan dengan bandar Kuala Lumpur. Pada pendapat saya, antara out of the box thinking yang boleh kita propose kepada developers contohnya ialah jikalau dulu kita ada skim di mana khas untuk Bumi Putra, mungkin kita boleh ada skim di mana khas untuk golongan profesional muda, tetapi ada lock-in period di mana golongan yang hanya boleh membeli itu ialah golongan kurang daripada umur 35 contohnya. Pada masa yang sama mereka mesti telah berkahwin, dan pada masa yang sama mereka juga perlu mempunyai income pada tahap yang tertentu. Dan mereka tidak boleh membeli rumah untuk spekulate, maknanya mereka tidak boleh beli untuk jual semula, untuk jual semula. Sebenarnya isu beli untuk jual semula ini sebenarnya sangat berleluasa. Sebenarnya ramai golongan yang investor, golongan mampu yang beli, they hold kerana mereka tidak mahu jual pada harga yang murah. So pada masa sama it create satu situasi di mana harga rumah sentiasa pada harga yang tinggi. Jadi saya rasa this is satu out of the box thinking. Jikalau kita boleh buat contohnya diskaun Bumi Putra, kita boleh buat kalau low cost housing, maknanya perlu ada, kalau developer buat luxury kena buat low cost housing. Jadi mungkin kita boleh buat pada masa yang sama developer ini perlu ada khas unit-unit yang diberikan kepada profesional muda, tetapi ada lock-in period dan sebagainya. Okey. Sebenarnya banyak lagi isu tentang golongan sandwich ini. Bukan saja isu rumah, isu pengangkutan awam misalnya, isu pelepasan cukai misalnya, isu berkenaan dengan cara hidup yang selesa dan juga menepati ataupun cara hidup mereka dan sebagainya. Mungkin kamu nak soalan sebelum kita rehat? Pasal saudara Wan ini bukan saja melihat pada nombor tapi juga melihat pada urus takbir, pemikiran besar. Jadi pandangan yang melihat bahawa setiap kali bajet itu hanya melihat kepada isu semasa dan apa yang ada dalam poket itu juga perlu kita imbangkan. Kerana inilah peluang untuk mengubah apa yang kita buat selama ini dan memikirkan perkara baru. Jadi kalau kita nak berganjak, maka kita perlu ambil sedikit kesakitan sekarang dan berkorban untuk masa depan. Jadi dalam konteks itu, jika membeli rumah dan membeli kenderaan seperti kereta itu dua perbelanjaan tertinggi, dan itu juga ada hubungan dengan ramainya yang muflis kerana tidak dapat membayar balik salah satu atau kedua-dua ini. Jadi bagaimana pemikiran kita dalam menghadapinya? Kerana kalau kita hanya membenarkan mereka boleh membeli rumah tapi mereka tidak dapat lestari dalam pembayaran balik, itu pun tidak ada gunanya. Jadi mungkin pendekatan dalam makro dan mikroekonomi ini dengan Prof Azlan juga kita akan dapat respon juga daripada Profesor Datuk Dr. Nur Azlan selepas kita rehat sebentar. Jumpa lagi selepas ini.